Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-puan yang saya hormati, hadirin hadirat, muslimin dan muslimat, moga-moga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikurniakan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mencapai keredaan daripada Allah dan Rasul. Tajuk pada malam ini adalah memahami bid'ah. Adakah semua bid'ah itu sesat? Ya. Jadi kuliah ini kuliah khas yang diadakan secara mengejut. Ya. Asalnya saya ada kuliah Isyak di masjid ini dijadualkan pada minggu hadapan, 20 hari bulan. Tapi ada permintaan daripada sebuah surau di Selayang untuk saya berkuliah di sana, kuliah maghrib. Jadi saya fikir Selayang Shah Alam, lepas kuliah maghrib nak bergegas kuliah Isyak di sini, ya, kemungkinan besarnya tak sempat lah. Jadi saya minta kepada Pak Masjid diawalkan kuliah Isyak saya kepada malam ini, dan pihak masjid barangkali kebetulan ada kekosongan kuliah maghrib. Ya, kata Pak Masjid, boleh tak Ustaz isikan sekali kuliah maghrib? Jadi saya terfikir ada kuliah maghrib, ada kuliah isyak, dan kuliah isyak kita tu kebetulan membaca bab bid'ah. Kita baca kitab sahabat saya dan guru saya Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Haji Jul Hafizahullah Ta'ala, Kekeliruan Umat Inilah Jawapannya, masih lagi dalam membicarakan bab bid'ah. Jadi saya fikir elok kalau maghrib itu saya kupaskan sebahagian daripada tajuk bid'ah dalam bentuk slide. Dan selepas itu bagi tuan-puan yang masih berminat untuk tahu lebih lanjut, boleh stay untuk kuliah Isyak yang kita kupaskan dalil-dalil kekeliruan, menjawab persoalan-persoalan dan sebagainya, insya-Allah. Biiznillah taala. Ada sebahagian daripada cendekiawan kenalan-kenalan saya, kadang-kadang mereka komplain. Kata mereka, apa duk bincang benda-benda yang remeh-temeh, benda-benda khilafiyah macam ni. Bincanglah benda-benda besar, TPPA ke, M1DB ke dan sebagainya. Jadi jawapan kita, ya, TPPA itu satu isu besar, tapi bukan semua orang ada maklumat yang cukup untuk dia itu berbincang dengan cara yang bermanfaat. Sesama mereka yang faham tentang ekonomi pun ada khilaf lagi. Ada kata bagus, ada kata menggadai negara, macam-macam, qil wa qal. Jadi kita biarkan orang-orang yang berpengetahuan dalam bidang itu membincangkan bidang yang dia tahu. Begitu juga masalah yang besar yang lain, tidak bermakna bila ada masalah lain yang besar, maka masalah lain menjadi isu yang remeh. Sebab bid'ah yang saya bincangkan ini bukan dalam isu nak mengatakan mana yang lebih rojeh antara misalnya sunat membaca kunut subuh dengan tak sunat membaca kunut subuh tu mana yang lebih kuat. Itu bukan tujuan. Sebab kalau sekadar itu, insya-Allah dalam dewan-dewan lecture pun dah memadai. Iaitu benda yang dah lama diperbincangkan oleh para ulama, dan biasalah pelajar-pelajar universiti bila mereka belajar fiqh muqaran, fiqh perbandingan, mereka bincang. Mengatakan sunat ini dalil dia, tak mengatakan sunat ini dalil dia, dan sebagai exercise akademik mereka cuba nak tarjih antara dua pandangan mana yang lebih kuat berdasarkan dalil, ya. Tapi kalau kita dalam masyarakat nak memaksa-maksakan semua orang terima bahawa itu sunat atau sebaliknya, nak memaksa semua orang untuk terima bahawa ia tidak sunat, tidak banyak faedah. Yang berpegang pada tak sunat, tak payah baca. Dah tak sunat, buat apa baca?
Yang berpegang kepada yang ianya sunat, eloklah diamalkan, dapat pahala. Sesama sendiri berlapang dada. Barangkali pendapat kita betul, pendapat dia salah, atau sebaliknya pun tidak mustahil. Tapi itu bukan tujuan. Tujuan saya mengambil langkah untuk mengadakan penerangan, instead of, mungkin tuan-puan sebahagian masih ingat di tempat yang sama juga pernah berlaku diskusi di sini tentang tajuk yang sama, tapi bukan niatnya untuk kesinambungan daripada itu, tidak. Sebab saya lihat walaupun dinamakan diskusi ilmiah, di kalangan sebahagian masyarakat mereka menganggap ia satu perdebatan yang mesti ditentukan menang dan kalah. Sehingga kan isu yang diperbincangkan tu lenyap. Tujuannya nak bagi orang faham bid'ah, supaya bila faham kurang perbalahan. Rupanya lebih berbalah lagi. Sebabnya hak ni kata orang ni menang, hak ni kata orang ni kalah dan sebagainya, yang tidak banyak bawa faedah. Menang nak dapat apa? Dapat 1 juta? Jauh tidak. RM1 pun tak dapat kalau menang. Jadi kita nak umat faham, umat tak berbalah. Kerana masalah bid'ah ini langkah pertama yang kalau tidak dikawal dengan baik, ke arah ekstremisme, ke arah keganasan. Kenapa? Sebab peringkat awal, ketika mereka tidak faham, bila mereka berpandangan dengan satu pandangan, maka umat Islam yang lain yang berpandangan berbeza, mereka telah cap sebagai ahli bid'ah. Bila ahli bid'ah tidak boleh buat baik, tak boleh kita raikan, tak boleh kita duduk sekali, tak boleh kita bercakap dengan dia. Akhirnya dah timbul rasa memandang benci kepada saudara seagama. Bila dah terbiasa membenci saudara seagama, pergi kepada next level, mudah dia tu untuk mengatakan amalan yang dilakukan oleh saudara dia itu adalah amalan yang syirik. Sebab dia tidak lagi meraihkan perbezaan pandangan. Bila syirik, bukan syirik biasa, kata dia syirik akbar, terkeluar daripada agama. Bila dia telah menghukumkan saudara dia terkeluar daripada agama, tunggu masa saja dia nak mengatakan bahawa oleh itu saudara dia ini telah murtad, halal darah dia, boleh dibunuh, boleh disembelih, sebagaimana yang dilakukan oleh golongan IS. Mereka menyembelih sesama Islam kerana bagi mereka yang disembelih itu telah murtad. Jadi kita sekat daripada awal. Punca kepada kita memandang rendah kepada saudara seagama, punca kepada mudah kita nak mengkafirkan kepada orang yang sama-sama syahadah dengan kita, itu kita sekat daripada awal. Dengan apa? Dengan benteng kefahaman. InsyaAllah bila kita faham, Islam ni cantik. Tuan-puan cuba type Islam sekarang ni. Type Islam dalam internet, dalam Google, tekan image. Yang keluar tu gambar-gambar yang mengerikan. Yang keluar tu gambar penyembelihan, pemancungan dan sebagainya. Bila type Islam. Jadi insya-Allah bila kita memahami tajuk bid'ah ini, kita lebih berlapang dada menanggapi perbezaan pandangan dan kita tidak begitu mudah memandang rendah kepada saudara seagama. Insya-Allah kita akan bincangkan takrif bid'ah dari segi bahasa dan istilah syarak. Saya cuba selesaikan sekurang-kurangnya sebelum Isyak. Kemudian kalau boleh dalam sebelum waktu Isyak itu, jenis-jenis bid'ah juga kita sentuh. Kemudian insya-Allah selepas Isyak kita akan tunjukkan dalil-dalil adanya bid'ah hasanah secara lebih terperinci, dan yang penting juga adalah menerangkan syubhat sebahagian daripada umat Islam yang menolak adanya bid'ah hasanah, yang mereka mengatakan kalau bid'ah mesti sayyi'ah, kalau bid'ah mesti dolalah. Jadi ada di sana keraguan. Itu yang kita cuba untuk terangkan. Dan insya-Allah kita akan mengenal pasti apa dia kayu ukur. Bila kita dah terima ada bid'ah hasanah, apa parameter dia, apa dawabit. Sebab dia tentu ada dawabit, ini hasanah, ini tidak. Yang itu yang kita nak kenal pasti supaya boleh dijadikan sebagai panduan. Baik, termasuk gear reverse. Okey, kesimpulan takrif bid'ah terlebih dahulu. Dari segi bahasa itu sangat mudah. Dari segi bahasa, setiap perkara baru yang dilakukan tanpa contoh sebelumnya, sebelum itu tidak ada, baru dilakukan, maka dari segi bahasa layaklah dinamakan bid'ah. Misalnya berceramah memakai projektor dan widescreen. Kalau zaman mungkin 20-30 tahun dahulu, tak ada orang berceramah di masjid pakai macam ini. Maka pertama kali adanya orang gunakan widescreen berceramah di masjid, maka itu namanya bid'ah dari segi bahasa. Ataupun kereta keluaran terbaru, belum ada lagi misalnya orang keluarkan kereta yang macam itu, maka itu namanya bid'ah. Apa-apa sahaja yang baru, yang tidak ada contoh sebelumnya, namanya bid'ah. Dari segi istilah syarak, ini yang penting.
Sebab kalau dari segi bahasa, baik perkara itu perkara baharu dalam dunia, bid'ah. Atau perkara baharu dalam agama. Ya, sebelum ni tidak ada orang buat macam tu. Ya, misalnya tidak ada orang yang tarhim subuh. Sebelum masuk waktu subuh dia tarhim dahulu. Sebelum daripada itu tak ada. Dia yang buat, namanya bid'ah. Atau tidak ada orang buat khairat kematian, tiba-tiba dia ada buat khairat kematian, itu namanya bid'ah. Ya. Tapi yang memberi kesan kepada hukum adalah istilah syarak. Apa yang dimaksudkan dengan bid'ah dari segi syarak? Di sana ada 3 pendekatan yang utama oleh para ulama, ataupun 2. Satu tu lebih kurang macam salah satu, cuma ada perbezaan. Baik. Takrif bid'ah dari segi bahasa ada disebutkan oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Kafawi dalam Al-Kulliyat. Setiap perbuatan yang dilakukan tanpa ada contoh terdahulu, maka ianya adalah bid'ah. Al-Imam Al-Gharib Al-Asfihani, pakar bahasa dan tafsir dalam Al-Mufradat, berkata bahawa al-ibda', ini fi'il abda'a yubdi'u, daripada nama bid'ah itu adalah memulai sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi kurang lebih itulah makna bid'ah dari segi bahasa. Adapun dari segi syarak, 3 pendekatan ulama. Satu, pendekatan yang umum, ya, mentakrifkan bid'ah secara luas, inklusif sifat dia. Oleh itu hampir sama makna dengan bid'ah dari segi bahasa. Ya, seolahnya apa sahaja yang baharu, bid'ah lah nama dia. Ini satu pendekatan. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan yang khusus ataupun lebih sempit, dan ia bersifat eksklusif dan agak berbeza dengan makna bid'ah dari segi bahasa. Kalau dari segi bahasa, setiap yang baharu bid'ah. Tapi kalau ikut pendekatan yang kedua, tak semua benda baharu dia nak namakan bid'ah. Setengah benda baharu saja dia nak namakan bid'ah. Nanti insya-Allah kita perdetailkan. Dan pendekatan yang ketiga adalah pendekatan yang sempit dan luas. Pendekatan pertama, luas. Pendekatan yang kedua, sempit. Pendekatan yang ketiga, sempit dan luas. Macam mana? Sempit dari segi definisi, iaitu dia lebih kurang sama dengan pendekatan yang kedua, tapi luas dari segi pemakaian definisi. Akhirnya banyak benda yang dinamakan bid'ah. Walaupun definisi dia sempit, tapi pemakaiannya luas. InsyaAllah dengan keterangan nanti akan lebih jelas apa yang kita maksudkan. Baik, kalau dari segi pendekatan yang pertama, ya, pendekatan yang umum, misalnya diberikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Tahzib Al-Asma' Wal-Lughat. Kata beliau, al-bid'atu hiya ihdatsu ma lam yakun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah dari segi syarak adalah mengadakan sesuatu, ya, mengadakan sesuatu yang tidak ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana takrif itu luas, maka terpaksa dibahagikan pula. Ya, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wahya munqasimatun ila hasanatin wa qabihah, dan ianya terbahagi kepada hasanah iaitu elok, dan juga qabihah iaitu buruk. Sebab dah segala apa yang tidak ada pada zaman Nabi SAW itu banyak. Ada yang bersangkut dengan urusan dunia, ada yang bersangkut dengan urusan agama, ada yang bertentangan dengan syarak, ada yang selari dengan syarak. Maka oleh kerana yang baharu dinamakan bid'ah, maka akan adalah bid'ah yang hasanah dan akan adalah bid'ah yang sayyi'ah. Ini pendekatan yang pertama, dia bersifat umum. Pendekatan yang kedua bersifat khusus, ya. Terlajak. Jadi umum, khusus. Baik. Pendekatan khusus pula menyempitkan makna bid'ah hanya kepada perkara baharu yang bertentangan dengan syarak. Jadi yang bertentangan dengan syarak saja mereka nak panggilkan bid'ah. Adapun perkara baharu yang ada dalil syarak menyokongnya, ya, benda tu baru, tapi bila kita kaji, kita selidik, rupa-rupanya ada dalil yang menyokong perbuatan baharu tersebut, maka tidak diistilahkan sebagai bid'ah di sisi ulama-ulama pendekatan yang kedua. Mereka kata kalau dah ada dalil tak payah panggil bid'ah lah. Walaupun masih boleh dari segi bahasa disebutkan bid'ah
Daripada sudut mana? Daripada sudut ianya perkara baharu. Tapi daripada sudut ada dalil, tak sesuai kata mereka dinamakan bid'ah. Yang bid'ah ni yang tak ada dalil saja. Misalnya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami' Al-Ulum Al-Hikam, beliau mengatakan wal muradu bil bid'ati ma uhdisa mimma la asla lahu fi syari'ati yadullu alaih. Satu perkara baharu yang tidak ada asal. Asal di sini maksudnya dalil. Yang tidak ada dalil dalam syarak yang menunjuk kepadanya, maka itu adalah bid'ah. Wa amma ma kana lahu aslun minasyar'i yadullu alaihi falaisa bibid'atin syar'an wa in kana bid'atan lughatan. Adapun sesuatu perkara baru yang ada dalil dalam syarak yang menunjukkan bahawa benda itu boleh, maka itu bukanlah bid'ah dari segi syarak. Walaupun kata beliau boleh juga dinamakan bid'ah, tapi lughatan, dari segi bahasa saja. Ya, baik, jadi pendekatan yang umum dan khusus ini selalu saya bagi contoh ibarat orang yang misalnya nak kutip durian. Ada dua tokek durian, dua mempunyai ladang. Masing-masing bagi arahan kepada pekerja dia. Tokek ladang yang pertama kata dia, ini bakul, tolong masukkan durian. Namanya durian, masukkan dalam bakul ni. Tapi kalau rambutan, manggis, tak payahlah. Tokek yang nombor dua, instruction dia berbeza. Kata dia ini ada dua bakul. Durian yang musangking masuk bakul ni. Kan musangking harga dia up, harga dia special, jadi dia asingkan. Tapi kalau durian lain daripada musangking, masuk bakul lagi satu. Jadi seolah-olahnya yang tokek yang pertama tu pendekatan yang umum tadi. Asal nama durian masuk satu bakul. Asal benda baru masukkan dalam bakul bid'ah dulu. Nanti kita kelaskanlah musangking ke D24 ke, kita kelaskan kemudian. Tapi sebab namanya durian, kita masukkan dulu dalam satu bakul. Sebab bendanya tu baharu, kita namakan dulu bid'ah. Soal di hasanah sayi'ah tu nombor dua. Tapi kalau pendekatan yang kedua, seolah-olahnya tokek ladang yang kedua tadi, dia dah kelaskan awal-awal. Yang musangking saja masuk bakul ni. Yang bukan musangking jangan masuk bakul lain. Yang tak ada dalil dalam syariat saja namakan bid'ah. Kalau yang ada dalil dalam syariat walaupun baharu, jangan namakan bid'ah. Jadi pendekatan berbeza, tapi akhirnya natijahnya sama. Apa natijah dia? Iaitu akan ada perkara-perkara baharu yang mana ada dalil syarak, maka ia itu tidak dilarang dalam agama walaupun baharu. Ikut pendekatan yang pertama, mereka namakan bid'ah hasanah. Ikut pendekatan yang kedua, mereka tidak namakan bid'ah daripada awal lagi. InsyaAllah dengan gambar rajah yang selepas ini akan jadi lebih jelas. Cuma kita nak lihat pendekatan yang ketiga secara semintas lalu, yang mana di dalam mentakrifkan bid'ah, dia sama seperti pendekatan yang kedua. Iaitu dia tak namakan bid'ah kepada yang tidak dilarang oleh syarak. Kalau benda tu syarak tak larang, walaupun baharu, dia tak namakan bid'ah. Tetapi dia meluaskan apa yang dianggap bertentangan dengan syarak kepada pelbagai perkara baharu, termasuk perkara-perkara dunia dan yang ma'qulatil makna. Maksudnya perkara itu kita boleh kenal pasti apa alasan di sebaliknya, pun kata dia itu bid'ah yang tak boleh buat. Ini pendekatan yang dibawa oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-I'tisam. Jadi sebab tu kawan-kawan yang strict dalam bab bid'ah ini, walaupun kebanyakan mereka menjadikan Al-Imam Ibn Taymiyah, Al-Imam Ibn Qayyim sebagai tokoh-tokoh idola mereka, tapi dalam bab bid'ah biasanya mereka tak pegang kepada dua ini. Sebab Al-Imam Ibn Taymiyah sendiri menerima juga bid'ah hasanah. Malah ada riwayat beliau sendiri melakukan perkara bid'ah yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW dan menganggapnya elok. Dalam bab maulid pun, dalam fatwa Ibn Taymiyah mengatakan diberi pahala orang yang buat maulid kerana niatnya itu baik. Jadi tak berapa sesuai lah fatwa Imam Ibn Taymiyah dengan pendirian mereka. Selalunya mereka rujuk pada fatwa Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala, kerana fatwa Imam Syatibi yang paling strict dalam bab bid'ah. Cuma ada sedikit menghairankan, kerana sebahagian daripada mereka yang strict dalam bab bid'ah ini, sebahagiannya, saya tak kata semua, mereka menolak pegangan Al-Imam Abu Hasan Asy'ari. Mereka kata mazhab Imam Abu Hasan Asy'ari ini tak betul.
Asy'ariyah ni adalah bid'ah dalam iktikad. Sedangkan Al-Imam Syatibi Asy'ari. Bukan setakat Asy'ari, malah Sufi. Ya, Al-Imam Asy-Syatibi dari segi iktikadnya mengikut Imam Abbas Al-Asy'ari, dan beliau cukup memuji orang-orang Sufi. Jadi kalau ikut mereka, iktikad Imam Asy-Syatibi ni bid'ah. Jadi mereka mengambil kayu ukur bid'ah daripada orang yang pada mereka iktikad dia bid'ah. Itu yang agak pelik sedikit. Sepatutnya kita dalam bab iktikad ni yang kita paling jaga. Mana boleh bid'ah dalam iktikad, sama ada berdosa ataupun boleh jadi kafir. Tapi bagi setengah daripada mereka, Imam Syatibi ni iktikad dia ni bid'ah, tapi kayu ukur bid'ah ambil daripada dia. Dan pendapat beliau adalah pendapat yang syaz, yang ganjil dalam bab bid'ah. Pendapat jumhur ulama adalah sama ada pendekatan yang pertama ataupun pendekatan yang kedua. Baik. Jadi kita fokus kepada yang pertama dan yang kedua tadi secara kesimpulan. Pendekatan yang pertama dan yang kedua, pendekatan pertama yang umum dan pendekatan kedua yang khusus sebenarnya menatijahkan perbezaan dari segi lafaz dan istilah semata-mata. Jadi beza itu bukan beza dari segi hakikat, tapi dia menunjukkan pada hakikat yang disepakati, iaitu perbuatan-perbuatan baharu yang selari dengan syarak, maka ianya bukan perbuatan yang haram dan oleh itu tidak dilarang oleh syarak. Jadi kalau bab istilah ni saya pernah bagi contoh, misalnya istilah mengaku. Istilah mengaku ni kadang-kadang berbeza kefahaman berdasarkan penggunaan. Kalau penggunaan orang awam, mengaku maksudnya salah lah. Misalnya ada satu orang ditangkap di masjid ni kerana disyaki mencuri tabung daripada duit tabung masjid. Jadi kita dapat berita. Kita pun tanya kawan-kawan kita yang terlibat menangkap tu, macam mana tu orang yang ditangkap mencuri tu hari? Jawab kawan kita, dah mengaku dah. Apa yang kita faham? Mengaku salah lah. Tapi kalau istilah tu digunakan di mahkamah, belum tentu lagi. Sebab di mahkamah, bila seseorang yang tertuduh itu mengaku, ada dua kemungkinan. Pertama, dia mengaku bersalah. Yang kedua, dia boleh mengaku tidak bersalah. Dalam bahasa Inggeris, plead guilty, satu kemungkinan. Dalam kemungkinan yang kedua, plead not guilty. Mengaku bersalah dan mengaku tidak bersalah. Jadi kita tak payah berbalah lah. Dia kata macam mana ni? Surat khabar silap lapor ni. Surat khabar tulis di situ, tertuduh mengaku tak bersalah. Tak betul. Mengaku mestilah salah. Tak perlu berbalah. Sebab cara istilah tu berbeza. Di mahkamah mengaku belum tentu lagi mengaku bersalah. Tapi istilah orang awam mengaku maksudnya dah bersalah. Begitu juga di sini. Bid'ah, ada yang mengatakan benda itu kalau ada dalil bid'ah hasanah. Ada yang mengatakan kalau ada dalil tak payah namakan bid'ah. Tapi kan sepakat kalau ada dalil tidak dilarang. Nama itu nombor dua. Jangan jadi macam kami masa di sekolah dulu, saya selalu cerita. Berbalah bab cincau je. Cincau. Masa kami tingkatan 1, kita di sekolah tu daripada semua negeri datang. Jadi mereka berbalah. Ada kawan kata ni cincau. Tak, kawan sekali kata bukan, ni lengkong. Lengkong, cincau, lengkong, berbalah. Akhirnya cari seorang pengadil. Jom kita tanya kawan kita ni, apa sebenarnya? Jadi dia tanya, ni lengkong ke cincau? Kawan tu pun tengok. Oh, ni beldeh hitam. Beldeh hitam tu benda yang sama juga. Orang Terengganu panggil beldeh hitam. Orang KL panggil cincau ya. Lengkong orang Perak. Jadi tak perlu berbalah lah, cincau ke lengkong ke beldeh hitam ke, minum je, makan ramai-ramai, bendanya benda yang sama. Nama saja berbeza. Jadi tak perlu berbalah. Kalau sesuatu perkara baharu ada dalil yang menyokong, maka perkara baharu itu tidak diharamkan. Nak dinamakan bid'ah hasanah, ada ulama yang menamakan demikian. Tak nak namakan bid'ah hasanah pun tidak ada masalah. Ulama pendekatan pertama, iaitu yang umum, menamakannya iaitu perbuatan-perbuatan baharu yang selari dengan syarak bid'ah, mengambil kira makna lughawi. Dia ambil kira makna bahasa, iaitu benda baru. Dan menamakannya hasanah, mengambil kira makna syar'i, iaitu ianya selari dengan syarak. Cuba kita tengok gambar rajah ni ya. Sebelum daripada gambar rajah ya, poin kita adalah perbezaan antara kedua-dua pendekatan ulama ini hakikatnya cuma khilaf lafzi. Perbezaan istilah semata-mata. Maka kaedah mengatakan la musyahhata fil istilah.
Tak perlu berbalah kalau dalam bab istilah. Ya. Baik, ini gambar rajah yang saya maksudkan. Ulama pendekatan yang pertama yang umum dan ulama pendekatan yang kedua, masing-masing ketika melihat kepada perkara baharu yang tidak bertentangan dengan syarak, ada sedikit perbezaan. Ulama pendekatan yang pertama menamakannya bid'ah hasanah. Perkara itu baru, tidak bertentangan dengan syarak, namanya bid'ah hasanah. Bid'ah sebab baru, hasanah sebab selari dengan syarak. Sementara ulama pendekatan yang kedua, ketika menangani perkara yang sama, apa dia? Perkara baru tidak bertentangan dengan syarak, lalu mereka tidak namakannya bid'ah. Kenapa tak namakan bid'ah? Sebab bagi dia kalau bid'ah tu yang bertentangan dengan syarak saja. Kalau dah selari dengan syarak walaupun baru, tak namakan bid'ah. Dan juga mereka sependapat berkaitan dengan perkara yang baharu dan dalam masa yang sama tak selari dengan syariat, bertentangan dengan syariat. Mereka sepakat iaitu perkara ini haram, ya, ataupun sekurang-kurangnya makruh. Ya. Baik, cuma dari segi nama, kalau ulama kumpulan yang pertama, mereka namakan bid'ah sayyi'ah. Nak bezakan dengan yang hasanah tadi? Kalau nama bid'ah saja belum tentu lagi. Sebab itu hati-hati ya, bila kita merujuk kepada kalam ulama-ulama yang menerima adanya bid'ah hasanah, bila dikatakan benda ni bid'ah, belum tentu dia katakan benda itu haram. Umpama bersalam lepas sembahyang subuh, bersalam lepas sembahyang asar. Sebenarnya bersalam lepas sembahyang apa pun lah. Cuma pada zaman tu biasanya orang bersalam lepas sembahyang subuh, selepas sembahyang asar. Jadi ditanyakan kepada Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, apa hukumnya? Jawab beliau, benda itu bid'ah. Kalau kita berhenti setakat tu, tengok Imam Nawawi pun kata bid'ah bersalam. Padahal apa salahnya bersalam? Maksudnya walaupun tak salah masih lagi dilarang. Tak ada sambungannya. Kata Al-Imam Nawawi, benda itu bid'ah, tetapi harus dilakukan, boleh dilakukan kerana bersalam tu sendiri memang perkara yang disuruh. Cuma lepas sembahyang tu tidak ada dalil yang khusus menyuruh, maka dia kekal dengan hukum asal dia, harus, boleh, tidak berdosa. Lebih-lebih lagi kalau meraihkan adat orang di situ lepas sembahyang dia bersalam. Kalau tak bersalam, boleh kita tu mengecilkan hati dia misalnya. Maka elok kita bersalam, bukan sebab benda itu sunnah, tapi sebab nak menjaga hati orang mukmin, itu disuruh. Jadi tak semestinya bila imam-imam mazhab mengatakan bid'ah, maksud dia haram. Itu kadang-kadang berlaku kekeliruan. Sesetengah orang dia membaca kitab mazhab yang menerima bid'ah hasanah, tapi dia faham dengan makna dia. Makna dia bid'ah semuanya dilarang. Dia pun kata Imam Nawawi kata bid'ah. Ya, Imam Nawawi kata bid'ah belum tentu haram. Ada kalanya harus, ada kalanya sunat, ada kalanya wajib, ada kalanya makruh, ada kalanya haram. Jadi perlu diperincikan. Sebaliknya, ulama pendekatan yang kedua mudah saja. Kalau perkara baharu yang tidak bertentangan dengan syarak tidak dinamakan bid'ah, maka perkara baharu yang tidak selari dengan syarak maka namanya bid'ah. Jadi tidak ada khilaf sebenarnya. Khilaf adalah khilaf dari segi peristilahan semata-mata. Baik, jenis-jenis bid'ah dari sudut keselarian atau tidak dengan syarak. Ya. Kalau kita lihat selari tak selari dengan syarak, boleh bagi dua saja. Kalau selari namanya hasanah, kalau tak selari namanya sayyi'ah ataupun dolalah. Tapi ada kalanya kita melihat daripada sudut yang berbeza. Kita bukan lihat daripada sudut selari tak selari, tapi kita melihat daripada sudut hukum. Ya. Ketika itu banyak, ini cuma petikan-petikan saja. Ya. Boleh dirujuk misalnya dalam Hilyatul Awliya. Ya. Disebutkan di sini kata-kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang mana beliau berkata, Al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu dua jenis bid'ah. Bid'atun mahmudah wa bid'atun mazmumah. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang terkeji. Fama wafaqas sunnah fahuwa mahmud. Apa perkara bid'ah yang selari dengan sunnah, maksudnya selari dengan ajaran Nabi SAW, maka itu terpuji. Wa ma khalafas sunnah fahuwa mazmum. Apa yang bertentangan dengan sunnah, iaitu ajaran Nabi SAW, maka ia terkeji. Jadi di sini, ya, membatalkan dakwaan, ya, sebahagian orang kata dia yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i itu bid'ah dunia. Tidak ada satu dalil pun menunjukkan bahawa Imam Syafi'i mengkhususkan kepada bid'ah dunia. Sebab kalimah ma itu kalimah yang am. Apa-apa saja, baik dunia, baik agama, janji selari dengan syariat. Wafaqas sunnah. Itu syarat dia.
Kalaulah Imam Syafi'i rahimahullah taala maksudkan bid'ah dunia, maka mestilah Imam Syafi'i mengatakan fama wafaqas sunnah minal umuri dunyawiyah fahuwa mahmudah. Wa ma khalafaha minal umuri ad-diniyah fahuwa mazmumah atau mazmum. Imam Syafi'i tak pernah bezakan dunia atau agama. Jadi yang mengatakan dimaksudkan oleh Imam Syafi'i itu perkara dunia, itu menisbahkan kepada Imam Syafi'i benda yang Imam Syafi'i tak kata. Waliyazubillah. Ya, la yunsabu lisakitin qaul. Kita tak boleh nisbahkan kepada orang yang diam sesuatu pendapat. Jadi Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan kalau bid'ah dunia okey, kalau bid'ah agama tak boleh. Imam Syafi'i bagi kayu ukur dia muwafaqah sunnah saja. Muwafaqah dengan cara Nabi itu terpuji. Mukhalafah dengan cara Nabi, maka itu terkeji. Baik. Kemudian bid'ah daripada sudut hukum syarak yang taklifi, ya, hukum syarak yang wad'i ada 5, hukum syarak yang taklifi pun ada 5. Yang taklifi apa dia? Taklif ni maksudnya yang membebankan kita dengan satu tanggungjawab. Pertama wajib, yang kedua sunat, yang ketiga harus, yang keempat makruh, dan yang kelima haram. Ini namanya hukum syarak yang taklifi. Sebab ada kaitan dengan tuntut. Misalnya wajib talabul fi'li talaban jaziman. Benda yang wajib kita dituntut buat dengan tuntutan yang pasti, tak ada pilihan, kena buat. Kalau sunat talabul fi'li talaban ghairu jazimin. Tuntut buat tapi dengan tuntutan yang tak putus. Buat. Kalau tak buat, tak apa, tak berdosa. Itu sunat. Kalau haram, dia terbalik. Talabut tarki, suruh tinggal. Talaban jaziman dengan suruhan yang pasti. Jangan minum arak. Nak minum juga boleh? Tak boleh. Haram, berdosa. Tapi kalau makruh, talabul tarki juga. Disuruh tinggal. Tapi talaban ghairu jazimin. Dengan suruhan yang tak putus. Jangan makan bawang mentah. Tak teringin. Tak berdosa. Sebab makruh saja. Jadi bid'ah bila kita ukur dengan kayu ukur hukum syarak akan jadi 5 jenis bid'ah. Jadi ada orang kata khilaf lagi. Eloknya kita terima bid'ah tu semua sesat lah, senang. Kalau kita terima ada bid'ah hasanah sayyi'ah, nanti khilaf. Ada pendapat mengatakan bid'ah ada 5. Sebenarnya ia bukan khilaf, tapi perincian kepada yang bagi 2 tadi. Yang bagi 2 dia tak tengok pada hukum. Dia cuma tengok benda tu selari atau tak selari. Tapi bila kita tengok pada sudut hukum, dia akan pecah banyak lagi. Contohlah ya. Misalnya kalau kita nak bahagikan jemaah yang ada dalam masjid pada malam ni. Kalau saya bahagikan ikut kayu ukur jantina, jadi pecah 2 saja. Imam lelaki atau perempuan. Tak, Ustaz, ada lagi satu, khunsa. Tu khunsa jarang-jarang. An-nadir wujuduhu ka'adamihi. Yang jarang tu wujud pun macam tak ada. Jadi yang biasa 2 saja kan. Kalau kita bahagi ikut jantina, lelaki atau perempuan. Tapi kalau saya bahagikan ikut jenjang umur 1 hingga 10, 11 hingga 20, apa yang kita sebut siri-siri ni, 3 series, 4 series, 5 series sampai 7 series dan sebagainya, mungkin saya boleh bahagikan kepada 7 atau 8 kategori. Kalau saya bagikan ikut negeri asal, mungkin lain pula kategori dia. Tapi orangnya orang yang sama juga, tak ada perbezaan. Cuma cara pengkelasan saja menyebabkan pembahagian itu berbeza-beza. Jadi sama dalam bab bid'ah tadi, tidak ada khilaf antara yang bahagi 2 dengan yang bahagi 5, cuma cara pembahagian sahaja yang berbeza. Baik. Ada contoh bid'ah yang wajib, contohnya belajar nahwu. Kenapa belajar nahwu wajib? Sebab beramal dengan Quran dan Sunnah itu wajib. Dan tak boleh kita beramal dengan Quran dan Sunnah kecuali kita faham Quran dan Sunnah. Tak faham macam mana nak beramal. Dan tak boleh kita faham Quran dan Sunnah kecuali kita tu faham nahwu bahasa Arab. Kita tu maksudnya ulama lah. Fardu kifayah. Jadi wajib secara kifayah. Ada orang yang belajar nahwu bahasa Arab sehingga dia faham Quran dan hadis, sehingga dia boleh tahu apa yang Quran dan hadis suruh, terlepas daripada orang lain dosa tu. Kalau tak, pakat berdosa habis. Asalnya tak wajib belajar nahwu. Tapi oleh kerana tak belajar nahwu, tak faham Quran hadis, tak faham Quran hadis, tak boleh beramal, dan beramal dengan Quran hadis tu wajib, maka nak faham Quran dan hadis pun wajib, maka belajar nahwu pun wajib, walaupun benda tu bid'ah. Zaman Nabi tak ada orang belajar nahwu. Begitu juga misalnya bid'ah boleh jadi sunat, iaitu bina sekolah. Kenapa bina sekolah sunat tak wajib? Sebab
tak bina sekolah pun boleh dapat ilmu juga. Ada orang jadi alim dengan belajar di masjid saja. Menadah kitab di masjid saja boleh jadi alim. Nah, jadi buat sekolah pasal apa? Memudahkan. Memudahkan menuntut ilmu, maka hukumnya sunat. Kemudian bid'ah yang harus, ni, bersalaman lepas solat. Kenapa bid'ah? Sebab tidak ada riwayat mengatakan para sahabat bersalam-salaman lepas solat. Maksudnya benda yang kita buat ni benda baru. Tapi kenapa harus? Sebab tidak ada larangan. Bersalam secara umum disuruh. Cuma secara khusus lepas solat tak ada. Menyuruh tidak ada, melarang pun tidak ada, maka boleh buat. Kemudian bid'ah yang makruh misalnya ukiran di masjid. Kalau di masjid kita ni banyaklah bid'ah yang makruh. Kenapa makruh? Sebab pertama tidak membantu ibadah. Masjid tempat ibadah. Apa bantuan ukiran kepada ibadah kita? Kalau aircon, bid'ah juga. Tapi membantu keselesaan. Kalau lampu, elektrik, bid'ah juga. Tapi membantu kita supaya nampak jalan dan sebagainya. Maka ukiran ini hukumnya makruh kerana tidak membantu ibadah. Dan malah boleh mengganggu kekhusyukan orang yang semayang. Kerana asyik perhati ukiran. Duk fikir, ni siapa buat cantik ni? Lepas semayang aku nak tanya tu imam. Nak suruh buat kat rumah aku satu. Jadi ihtimal yang macam ni menyebabkan ukiran di masjid bid'ah. Zaman Nabi tidak ada ukiran di masjid dan bid'ahnya hukumnya makruh. Dan bid'ah yang haram biasanya bid'ah akidah dan juga bid'ah syariah. Saya habiskan 1-2 ayat lagi sebelum azan. Bid'ah akidah misalnya i'tiqad qadariyah yang menafikan takdir. Kata dia tak ada takdir. Bid'ah jabariyah yang menyalahkan takdir. Tak semayang pun kata Allah dah takdir. Minum arak pun kata Allah dah takdir. Atau bid'ah syariah. Contohnya wanita jadi imam kepada lelaki. Ataupun macam golongan Syiah. Pukul badan dia sampai berdarah-darah pada hari Ashura. Sembahyang kata dia kena letak batu Karbala dulu. Dan bid'ah-bid'ah yang seumpama macam ni, bid'ah yang haram di dalam agama. Wallahu alam. InsyaAllah kita sambung dengan bahagian seterusnya selepas daripada menunaikan solat isyak bagi tuan-puan yang masih berkeinginan untuk tunggu. Kuliah isyak kita ni kuliah bulanan. Cuma bulan ni ditukar minggunya kepada minggu yang kedua. Wallahu alam.